Jom kita mulakan dengan bab lukisan berskala. Okey, lukisan berskala ni satu bab yang bukan susah sangat, bab yang pendek, bab yang saya anggap bab ni sebagai bab bonus dalam PG3. Sebab bab ini soalan pun tak banyak dan soalan dia pun kategori mudah atau sederhana saja. Ada seorang partisipan dia punya mic ni bergema. Jadi kalau macam tu baik dia mutekan dia punya mic saja. Okey, jom belajar. So, bab lukisan berskala, saya nak berikan kamu, let me explain to you what is this scale drawing means. Okey, lukisan berskala ni dalam matematik kita perlukan untuk siapa? Siapa yang akan gunakan lukisan berskala? Biasanya engineer, arkitek, orang-orang yang melukis. Apa kaitan lukisan dengan matematik? Okey, sekarang ni macam ni. Bila kita nak lukis satu objek, kita tidak boleh lukis objek tu dengan saiz yang sama dengan objek sebenar. Kadang-kadang lukisan yang kita lukis sama saiz dengan lukisan sebenar. Boleh jadi tak sama saiz, macam lebih besar daripada lukisan sebenar. Atau boleh jadi lebih kecil daripada lukisan sebenar. Apabila kita melukis satu lukisan yang tidak mempunyai saiz yang sama dengan objek sebenar, kita memerlukan satu skala. Okey, skala itulah kita akan belajar dalam bab ini. Okey, semua dengar dengan jelas tak so far? Hello? Dengar cikgu. Okay, very good. Okay, jom kita lihat skrin kat depan awak ni. Okay, bila kita lihat lukisan berskala ni, lukisan bagi sesuatu objek tidak semestinya sama saiz dengan objek sebenar. Sekiranya gambar seekor kucing dilukis, ini contohlah kita lukis satu gambar kucing kan. Mungkin lukisan awak lebih kecil daripada kucing sebenar, atau sama saiz dengan kucing sebenar, atau lebih besar daripada kucing sebenar. Ini contoh je kucing. Bila saiznya berbeza, baru kita kena ada skala. Saya bagi satu contoh. Ini contoh padang sekolah. Tengok ukuran sebenar padang sekolah kita, katakan panjang dia 250 meter. Jadi 2,500 cm lah. 25,000 cm. Lebar dia katakan 200 meter. Jadi 20,000 cm. Ini padang sekolah yang sebenar. Apabila kita lukis, boleh tak kita lukis dengan ukuran sebenar dalam kertas? Hello? Hello? Are you all here? Sekejap, ada pelajar baru datang, saya accept dia orang dulu. Okey, sekarang kita dah ada 9 orang dalam kelas. Okey, pelajar yang baru masuk semua nampak tak slide ni? Hello? Hello? Sila respon. Hello Zafira, are you there? Yes sir. Okey, tadi dengar kan saya explain tadi? Bila dengar. Bila you tak bersuara, saya pun rasa macam mungkin ada masalah teknikal kot, tak dengar ke. Semua okey kan? Okey. Let's kita mulakan balik.
Okey, kita balik semula kepada skrin kita. Tadi kita bincang padang sekolah. Okey, lukisan berskala ni. Okey, bila kita lihat ini ukuran padang sekolah yang sebenar. Bila kita lukis dalam kertas, kita tak boleh gunakan ukuran yang sebenar lukis dalam kertas. Kita perlukan beribu-ribu kertas untuk lukis benda tu. Jadi apa kita buat? Kita akan lukis padang sekolah tu dalam satu ukuran yang lebih kecil. Katakan contohnya, saya lukis padang sekolah dengan panjang dia 25 cm, lebar dia 20 cm. Okey, nak pastikan adakah lukisan saya ni lukisan berskala atau tidak, kita kena buat satu aktiviti. Jom kita lihat apa aktiviti yang kita buat. Okey, panjang lukisan yang saya buat adalah 25 cm. Panjang sebenar lukisan tu, objek sebenar adalah 25,000 cm. Jadi apabila saya cari nisbah dia, saya dapat nisbah 1:1000. Dan lebar dia pula saya bandingkan. Lebar lukisan saya 20 cm. Lebar objek sebenar 20,000 cm. Dan saya dapat nisbah dia sama juga 1:1000. Jadi, apabila semua ukuran kamu mengikut nisbah yang sama, contohnya panjang dia ikut nisbah yang sama, lebar dia pun ikut nisbah yang sama. Jadi, lukisan itu dikatakan lukisan berskala. Setiap bahagian dia ikut skala yang sama. Ini penjelasannya. Apabila nisbah panjang dan lebar adalah sama, maka lukisan ini merupakan satu kadaran. Lukisan yang dilukis dengan kadaran dan serupa dengan objek sebenar disebut lukisan berskala. Kamu tak perlu confuse yourself dengan maksud kadaran ni. Kadar ni kita dah belajar di form 1 masa belajar nisbah, betul tak? Kadar ni apabila A meningkat, B pun meningkat dengan kadar yang sama kita panggil kadaran. Okey, objek ini dikatakan berskala apabila semua ukuran dia panjang dengan panjang, lebar dengan lebar mengikut nisbah yang sama. So itu baru dipanggil lukisan berskala. Sekarang, bahagian yang paling penting dalam bab ini adalah skala lukisan. You have to know what is skala lukisan, what is scale, what is the drawing scale, how to find the skala lukisan. Okey pelajar-pelajar, saya nak tahu, kamu semua belajar dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris dalam kelas? Melayu. Bahasa Melayu kan? Ada tak siapa-siapa? Is there anyone studying in English? Ada? Ada tu pada bring mana tu dia only cartridge tak betul ataupun paper jam. Kalau sudah paper langsung tak masalah, cartridge problem. Okey, ada yang English, ada yang bahasa Melayu juga. Jadi apa kita buat? Kita campur dua-dua. Tapi saya dah sediakan slide ni dalam bahasa Melayu. Saya ingatkan kamu belajar dalam bahasa Melayu. Never mind, we can use both languages, no problem. Okey, kejap. Okey, ini dah dia. Skala lukisan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai scale drawing. Sekejap, saya mute everyone. Okey pelajar, saya dah mute semua orang. Okey, sebab sekarang ni saya je bercakap. Nanti bila saya nak tanya soalan, saya akan unmute semua orang. Kamu boleh tanya soalan dan juga beri jawapan. Nanti kita ada sesi berbincangan. Okey, sekarang saya mute semua orang. Kita dengar, awak dengar saja apa yang saya nak bincang ni. Okey, skala lukisan. Drawing scale. What is the meaning of a drawing scale? Skala lukisan, kalau disuruh bagi definisi, ini dia. Nisbah panjang lukisan kepada panjang sebenar. This is a common mistake that always people do. You know what? They will terbalikkan this one. Panjang lukisan kepada panjang sebenar, not panjang sebenar kepada panjang lukisan. The one you need to be very very careful. Later we will do some example of question. You akan sedar macam mana benda ni boleh jadi silap. Okey, jadi skala lukisan. Formula dia, ukuran lukisan bahagi ukuran sebenar. Okay, the measurement of the drawing over the measurement of a real object. Okay, ini jangan terbalikkan. Kalau kita nak buat skala lukisan tu dalam bentuk nisbah, ini dia. Ukuran lukisan, nisbah ukuran sebenar. Kenapa saya buat kotak di sini? Sebab dalam PT3, awak dinasihatkan untuk memberikan skala dalam bentuk nisbah, bukan dalam bentuk pecahan. Okay, so dalam nisbah. Jadi nisbah kita biasanya ukuran lukisan, nisbah ukuran sebenar. Dan juga skala ni ditulis dalam bentuk 1:n, 1 nisbah n. Depan dia mesti 1. Yang depan tu always remember, yang depan tu drawing, lukisan, yang n tu adalah yang sebenar. Jadi bila saya dah cakap, yang depan tu lukisan, yang belakang tu sebenar, n tu sebenar, maksudnya bila n tu nombor apa, itu yang menentukan saiz. Satu lagi maklumat tambahan, kedua-duanya mesti dalam unit yang sama.
Jangan pula ukuran lukisan kau ambil cm, ukuran sebelah kau ambil kilometer. Tak betul Okey. Mesti unit yang sama. Okey, ini 3 situasi dia. Bila kita dah kata nisbah dia 1 nisbah n. Okey, sekarang n ni memainkan peranan yang penting. Jika n awak lebih daripada 1, lukisan kamu lebih kecil daripada objek sebenar. Sebab lukisan kamu 1, n ni lebih besar daripada 1. Maksudnya objek sebenar lebih besar lah, lukisan kamu kecil. Kalau n kita kurang daripada 1, katakan contoh 1 nisbah 1/4. Jadi lukisan kamu tu besar, objek sebenar kamu kecil. Kalau n kamu sama dengan 1, if n is equal to 1, your drawing also 1, the real object also 1. So your scale is 1:1. That means your real object and your drawing are same in size. Not all the drawing we can do in same in size, For example, I give you want to draw a car. You cannot draw a car same size as the object. Of course, your drawing must be smaller than the real object. So in that case, we use 1 is to something bigger than n. Let's say you want to draw a bacteria or any microorganism. You cannot be drawing a microorganism which is same size. Of course, you cannot see, right? Even your drawing also, we need to use microscope. So our drawing will be much more bigger than the real size. So in that case, we will use this kind of scale. N must be less than 1 because your drawing must be bigger than the real object. Some objects like katakan nak lukis buku, whatever, which is a reasonable size, which can fit into your paper, your skala must be n sama dengan 1. Itu 3 jenis situasi lah. Okay, jom kita lihat contoh soalan. Okay, mari sini kita buat contoh soalan. Okay, sekarang saya nak unmute semua orang. Pelajar, benda ni adalah satu benda yang kamu sudah belajar. Jadi sangat senang. Okay, jom kita bincang sama-sama. Okay, pelajar semua boleh dengar? Boleh. Okay, jom tengok sini. Okay, pada sebuah peta Malaysia, jarak di antara KL dan Kangar ialah 9.6 cm. Okay, saya lupa beritahu. Peta ni soalan yang famous untuk skala scale drawing, Sebab map ni 100% menggunakan skala, betul? You tak boleh buat satu peta mana-mana negara dengan ukuran sebenar. Okay, jadi mesti gunakan skala. So, tengok contoh soalan ni. Pada sebuah peta Malaysia, jarak di antara KL dan Kangar 9.6 cm. Skala peta itu ialah 3 cm kepada 125 km. Tengok pelajar, ini bukan skala sebenar. Cara buat skala sebenar adalah dua-dua kena sama unit, betul? Hello? Saya dah unmute kamu untuk kita bincang. Ya, betul. Dan lagi satu, depan mesti 1, betul tak? Betul. Itu cara melukis skala. Ini bukan skala sebenar. Ini skala rujukan saja untuk soalan ni. Apakah jarak sebenar antara dua buah benda itu dalam kilometer? Okey. Sekarang dia sudah bagi jarak dalam peta, dia suruh kita cari jarak sebenar. Dan nisbah sudah diberitahu. Tengok kita buat penjelasan. Ini kita buat sama-sama. Skala dia jarak di peta bagi jarak sebenar. Kan saya cakap formula skala tadi. Mana tadi? Formula skala tadi ukuran lukisan bagi ukuran sebenar. Jadi ukuran lukisan ni ukuran di peta bahagi ukuran sebenar. Ukuran di peta apa? 9.6 cm. Bahagi ukuran sebenar kita tahu. Dan ini sama dengan 3 cm, ini 125. Kau boleh tanya cikgu, dia tak pakai unit yang sama. Kenapa you pakai benda ni? Katakan unit tak sama. Ya, boleh pakai. Kenapa? Soalan dia pun tanya dalam kilometer. Yang ini pun diberi dalam kilometer. Jadi kita boleh gunakan skala yang diberi. Tak salah. Jadi 3/125 sama dengan 9.6 per J. So kita buat pendarapan bersilang. Saya rasa benda ni bukan darab bersilang. 3 darab J, 3J. 1 to 5 times 9.6, you'll get 1,200. Then J equal to 1,200 divided by 400 kilometers. 400 kilometers adalah jarak antara KL dan juga Kangar yang sebenar. Ada satu lagi cara. Kamu boleh gunakan cara ini, cara nisbah. Cara nisbah ni simple. 3 cm nisbah dengan 125 km. Jadi kamu cari untuk 1 cm. Kau bahagi 3, ini pun bahagi 3. You dapat 1 cm nisbah 41.667.
Jadi bila awak nak cari untuk 9.6 cm, you times with 9.6. Here also you times 9.6. You akan dapat 400 km. Nak dapat balik jawapan yang sama. Tetapi pelajar, saya tidak cadangkan kamu gunakan cara ni. Walaupun cara ni betul lah. Sebab cara ni tengok, tengah-tengah awak dapat satu nombor yang perpuluhan yang panjang. Bagi awak tension je. Lebih baik kita stick pada tempat ni. Okay. So, itu satu soalan yang paling senang. Jom kita cari satu lagi soalan. Okay. Saya nak soalan ni kamu buat sendiri. Okay, jom. Contoh 2. Virus. Ni soalan yang paling penting untuk waktu sekarang ni. Virus. Virus adalah lebih kecil daripada bakteria. Semua orang tahu. Sesetengah virus mempunyai diameter sekecil 0.0001 mm. Pelajar, 0.0001 mm is very very small. So you cannot draw to equal same size. So mesti lukisan awak lebih besar. Jadi lukisan yang dihasilkan oleh seorang ahli sains bagi virus berkenaan menunjukkan diameternya sebagai 5 mm. Maksudnya lukisan tu 5 mm, original 0.01, lukisan 5 mm. Tentukan skala lukisan yang digunakan. Okey pelajar, saya bagi kamu 30 saat. Sila buat soalan ni sekarang juga dan berikan jawapan. Siapa dapat berikan? Sila berikan cepat. Dan jawapan awak mesti dalam bentuk apa? 50,000 Jawapan kamu dalam bentuk nisbah. Satu nisbah apa? Macam tu. Berikan jawapan. You tak type pun tak apa. You berikan jawapan pun cukup. Okay. Okey, dalam chat soalan ada budak tanya, siapa Putri tanya, kalau guna metod lain tapi dapat jawapan sama boleh tak? Yang macam tadi 400 km memang boleh. Ada 4 cara boleh buat sebenarnya. Ini saya terangkan soalan tadi 4 cara boleh buat Putri tapi saya tunjukkan 2 cara saja. Janji dapat jawapan 400 itu adalah betul. Saya tak tunjukkan 4 cara sebab bazir masa di sini kan. Satu lagi, you tak perlu tulis 1 nisbah 20,000 tu. Sebab mereka tak tanya skala. Soalan tu tanya berapa jarak saja. Jadi, they just answer the question. 400 km is just more than enough. Okay. Ada pelajar jawab 0.005. Rowena jawab. Okay, mungkin betul. Okay. Okay. Sila jawab. Gunakan audio jawab. Kita 10 orang je boleh bercakap satu sama lain. Hello? Ada lagi jawapan? Yang tadi berikan jawapan tu satu nisbah 50,000. Nobita beri jawapan. Okey. Nobita, awak dapat bantuan daripada Doraemon ke? Okey, ada lagi? Okey. Ada belajar jawab 50,000, ada orang jawab 0.0005. Tengok yang mana betul Okey. Boleh kita tengok jawapan dia? Boleh ke tak boleh? Boleh. Seorang dia jawab. Okey, tengok jawapan dia. Okey. Sekarang kita tengok jawapan ni Ukuran lukisan. Okey. Ini bukan saya buat tau. Ada seorang pelajar buat lah ni 1 nisbah 50,000. Betul ke salah jawapan dia? Sila beri pandangan kamu. Betul ke salah ni? Hello? Tapi betul. Tadi ada orang bagi jawapan ini. Betul ke salah ni? Okey, saya mutekan kamu. Nanti bila ada soalan, you unmutekan diri kamu dan tanya balik. Okey, pelajar dengar sini. Jom kita check jawapan ini betul ke salah.
Okey, tengok ada pula orang tengok soalan lain. Ya. Okey, 1/50,000 ni daripada grup kita ni ramai yang jawab 1/50,000. Pelajar, ini adalah jawapan yang salah. Okey, saya tunjukkan kamu salah. Tadi awal-awal tadi saya beritahu contoh kesilapan yang biasa kita buat adalah ini. Skala, diminta skala. Skala ni adalah ukuran lukisan nisbah ukuran sebenar. Lukisan dia bukan 0.01. Lukisan dia adalah 5. Jadi ini terbalik. Tengok soalan dia balik. Lukisan tu baru 5. Nampak? Okey. Soalan Ali Sain dia lukis 5 mm. Yang sebenar dia 0.01. Jadi jawapan dia sepatutnya terbalik. 5 sini, 0.001 sini. Bila 5 di sini, awak 5 nak jadikan 1 bahagi 5. Jadi 0.001 pun you kena bahagi 5. Jadi you akan dapat jawapan di sini lain. Jadi terbalik. Faham tak? So jawapan kamu 1 bahagi 50,000. 0.00005. Jadi jawapan awak yang seorang dijawab dengan betul. Yang ini salah. Terbalik Ini salah. Okey. So ini satu lesson untuk kamu. Jangan terbalikkan lukisan dengan yang sebenar. Okey. Lagi satu cara untuk semak jawapan kita betul atau salah. Tengok Ini lukisan. Ini objek sebenar. Ini 1/n. Adakah objek sebenar lebih besar daripada lukisan? Objek sebenar kau virus kan? Adakah virus kamu lebih besar daripada apa yang lukis? Tak. Objek sebenar mesti kecil kan? Jadi ini salah. Ini satu lagi cara untuk tentukan sama ada kita buat salah atau tidak. Okey belajar, itu dia. Sekarang kita pergi jawab beberapa soalan-soalan objektif. Okey. Jom saya unmute-kan kamu. Saya nak tanya soalan dengan kamu. Okey belajar, nampak tak kenapa soalan tadi salah? Saya dah unmute kamu. Kamu boleh bercakap. Hello. Cikgu, Ya. saya tak faham sangat cikgu. Tak faham yang tu jawapan tadi? Okey, jawapan tadi kenapa? Okey, jom kita balik semula ke soalan tu. Okey, sekarang saya dah unmute kamu. Kamu boleh bercakap dengan saya. Kenapa jawapan dia salah? Sebab aku tahu kita dah terbalikkan. 46 chat, bukan 46 orang, 46 chat. Mana ada? Apa tu 46 chat? Yang Memang chat. ya. Memang kita tak ada 46 orang. Kita memang ada 10 orang di sini, betul tak? Okey, jom kita lihat kita punya apa tu? Soalan ni ada pelajar tanya kenapa ada salah, dia tak faham. Soalan ni 1/50,000 ni salah sebab apa? Ukuran lukisan nisbah ukuran sebenar kita dah terbalik. Ukuran lukisan bukan 0.01. Ukuran lukisan adalah 5. Okey? Dan juga ukuran sebenarlah yang 0.0001 tu. Okey? So kita terbalik sebab itu salah. Jadi jawapan kita 1 nisbah something 0.0005 tadi tu. Itu jawapannya. Okey? So jawapan ni salah, itulah sebab dia. Kita terbalikkan ukuran lukisan dengan ukuran sebenar. Okey? So I hope you already understood. Jom kita pergi ke soalan-soalan lain, soalan objektif. Okay, pelajar. Are you ready? Let's answer some objective questions. Okay, pelajar-pelajar. Jom. Semua nampak tak skrin ni? Hello? Cuy, mana pergi semua ni? Hello? Okay, semua nampak kan soalan kita? Okay, semua boleh lihat soalan ni. Jom kita buat soalan satu. Siapa dapat jawapan, unmute diri kamu dan boleh sebut. Atau saya pun unmutekan kamu semualah. Okay, tengok sini. Soalan pertama. Satu lukisan berskala dilukis dengan skala 1/n. Diberi saiz lukisan berkah nilai yang mungkin bagi n. Okey. Di sini keyword dia, okey, dia punya skala 1/n. Lukisan tu lebih besar daripada objek. Lukisan dia lebih besar daripada objek. Okey, dalam 1/n, semua boleh cakap 1/n, yang depan ni lukisan ke sebenar? Hello? Lukisan. Ya, yang belakang tu objek sebenar.
Dia kata lukisan lebih besar. Maksudnya satu ni lah lebih besar. And mesti lebih kecil daripada satu. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju kan? Jadi yang manakah lebih kecil daripada satu? A. Jawapan kamu A. Ada budak dah jawab dalam chat. Kamu tak jawab dalam chat terus jawab dengan gunakan audio pun boleh juga. Sebab apa kita tak ramai dalam meeting ni, jadi kita boleh bincang sama sendiri pun boleh. Okay. Kalau terlalu ramai saya akan nasihatkan kamu guna chat lah. Okay. Okay, nombor 2. Jom. Nombor 1 terlalu senang. Ada siapa-siapa ada soalan tak dengan nombor 1? Tak ada kan? Okay, nombor 2 tengok. Panjang sebatang sungai pada sebuah peta ialah 6 cm. Diberi panjang sebenar sungai itu ialah 12 km. Cari skala yang digunakan. Okey, saya bagi kamu 30 saat. Siapa dapat jawapan terus beri. Are you ready? Hello. Dapat tak jawapan? Okey. Nombor 2 ada yang cakap D. Rovina cakap D, Putri cakap D. Lagi? Ada lagi jawapan? A. Okey, ada pelajar cakap A. Ada pelajar cakap D. Lagi? P ke D? Boy ke donkey? Donkey. Okey. Very good. Okey, ada budak cakap donkey. Lagi? Satu je jawapan yang berbeza. A. Betul? Tak, D juga semua. Okey, jom kita cek jawapan dia D tak? Okey, belajar tengok. Mereka kata skala. Skala maksudnya apa? Skala panjang lukisan nisbah kepada panjang sebenar. Lukisan dia 6 nisbah kepada 12. Okey, kalau nisbah kepada 12, 1 nisbah 2, mungkin jawab A. A itu salah. Kenapa 1 nisbah 2 salah? Sebab dua-dua bukan unit yang sama. 1 cm, 1 kilometer. Betul atau tidak? Bila ada cm dan kilometer, kita kena jadikannya sama unit. Bila jadikan sama unit, awak rasa perlu jadikan kilometer ke atau dua-dua jadikan sentimeter? Yang mana lagi bagus? Sentimeter. Very good. Saya bagi awak nasihat. Bila ada dua unit yang berbeza dan awak perlu jadikannya sama unit, sila pilih unit yang lebih kecil. Jadi antara kilometer dengan sentimeter yang paling kecil adalah sentimeter. Jadi kita gunakan sentimeter. 12 kilometer tukar kepada sentimeter berapa? 12 kilometer tukar pada meter tambah 3 kosong. Tukar kepada sentimeter tambah lagi 2 kosong. Jadi 5 kosong. Betul? Jadi bila kita bahagi 6 jadi 1. Ini jadi 1. Yang ni pun bahagi 6. Ini jadi 2. Belakang campur 5 kosong. Jawapan kamu D. Okey. Jelas? Simple. Jom nombor 3. Soalan nombor 3. Raja di bawah menunjukkan 5 sisi. Okey, pelajar nombor 2 semua clear Sebab saya nampak 2 je pelajar yang jawab, yang lain tak jawab. I hope you understand. If you don't understand, you can ask question. Okay, you can type the question and ask through chat, or you can use your audio, you straight away ask also can. If you feel like I'm going very fast, you can stop me also. Okay. Okay, jom nombor 3. The diagram shows 5 parallelograms drawn on a square grid. Okay, 5 sisi 4. Okay, dah ada. Which quadrilateral ABCD is the scale drawing of quadrilateral P? Scale draw. Okay, yang manakah berskala dengan P? Saya dah beritahu kamu. Kalau berskala, semua sisi ikut skala yang sama baru dilukis sama skala. Okay, jom cek. P ni berskala dengan yang mana? Okay, ada budak dah keluarkan jawapan. Jawapan dia D, ada orang kata. Okay, very good. Sama je, Rowena dengan Putri je jawab. D. Okay, D. Okay, kenapa ABC ni salah? Kita cek. Okay, yang atas ni 1, 2, 3, 4. 4 jadi 3. 2 jadi 1. Tak ikut skala. Salah A. C pula 4. Sini pun 4. Jadi kalau ini 2, ini pun 2. Yang ini pun kena sama. Tak sama pula sebelah sini. Jadi dah tak berskala. Yang ini pula, tengok sini. 1, 2, 3, 4. 4 jadi 3, 4, 5, 6. 2 pula jadi 4. Kalau 2 jadi 4, 4 patut jadi 8. Ini pun bukan berskala. Jadi ini je lah. Sini ada 4 kotak, jadi 2 kotak. Maksudnya half. Sini 2 kotak, jadi 1 kotak.
Sini pun crossing 2 kotak, crossing 1 kotak. Jadi D lah yang ikut skala. Semua sisi ikut skala. Jawapan dia D. So not a big deal lah. Number 4 is very easy. Okay, let's do number 3 just now, very easy. Let's do number 5. Okay. Dalam Raja di Bawah, PQRS ialah lukisan berskala bagi sebidang tanah berbentuk segi empat tepat mengikut skala 1/100,000. Okey pelajar, dia tak bagi apa-apa unit 1/100,000. Awak rasa ini unit dalam unit apa ni? Halo? Sentimeter. Dia tak bagi apa-apa unit kan? Meter ke sentimeter, kilometer, tak bagi. Awak rasa apa? Kalau straight macam ni 1/100,000. Sentimeter. Very good, centimeter. It must be centimeter. Okay, cari panjang. Find the actual length in kilometer represented by RS. You have to find this one. Okay, panjang ni you kena cari. Macam mana pula? Okay, ini luas dia 384, betul tak? Ni 24 kan? Ini ni baru dapat 384. 384 bagi 24 dapat apa? 16. 16. Betul? Sini 16 cm. Betul tak? Okey, 16 cm di sini dah dapat. 1 cm mewakili 100,000 cm. 16 cm mewakili berapa? Tambah 50. Atau okey, 1 cm mewakili berapa kilometer, kita cek. Ini sentimeter 100,000 cm. Tukar meter tolak 20. Tukar kepada kilometer tolak 3. Jadi 1 cm mewakili 1 kilometer. Jadi 16 cm mewakili 16 kilometer. Betul? Jadi jawapan B. Rowena sudah tanya B, buat tanda soal lagi. What is that? Okay. So 16 km. Ada siapa-siapa tak faham tak soalan ni? Kenapa dapat 16 km? Kalau semua okey, kita boleh pergi nombor 5 atau you want me to explain again? Hello, all understand? Okay, so we continue. So kita pergi nombor 5. Okay, nombor 5 ada satu lagi trik. Tengok siapa dapat kenal pasti trik tu. Okay, in the diagram P and Q are squares. Okay, we got 2 squares. Q is the scale drawing of P. Q is the scale. Okay, ini adalah lukisan. Ini drawing. Ini original. Ini objek. Okay, ini objek, ini lukisan. Cari skala. Okay, jom. 1 minit saya bagi. Apa jawapan kamu? Okey. Ada pelajar jawab C. Rowena jawab C. Good job Rowena. We don't know correct or not, but okay. Lagi-lagi, saya nak yang lain. Okay. Mana Oops, Nobita, ini siapa? Nick, Safira, Damia, Aiden. Semua tak nak jawab. A atau D? A atau D? Tapi sayang sungguh kamu tak boleh beri jawapan macam dalam peperiksaan. A atau D? You could sebut A ataupun D. 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 Okay, ada pelajar jawab donkey. Lagi. Okay, very good. Aiden jawab A. Putri jawab B. C. Rowena jawab C. Oh, bestnya. C. A, B, C, D semua dah ada. Okay, jom kita cek. Jom kita cek soalan betul atau tidak. Okay, Raja di bawah, P and Q segi bersama. Q is the scale drawing. Q is the drawing of P. Find the scale used. Okay, nak gunakan scale. Ini luas dia berapa? 576. Ini 144. Okay, jadi katakanlah kamu nak gunakan scale dia mesti lukisan nisbah original objek, betul tak? So lukisan 144 nisbah 576. Boleh buat macam tu?
So dapat 4. Jadi ada budak kata 1 nisbah 4. Ini jawapan pelajar yang jawab D. Sorry to say, jawapan D kamu salah. Kenapa 1 nisbah 4 salah? Okey, tengok sini. Pelajar, yang diberikan di sini 576 dengan 144. Ini panjang sisi ke atau luas? Beritahu saya cepat. Ini sisi ke luas? Sisi. Area. They give area. Can we use area to find scale? Can we? Cannot. This is another common mistake that we always do. Okay, look at this. The formula of the scale that I gave you just now. The scale of the drawing is the measurement ukuran panjang atau lebar. Ukuran tu panjang atau lebar. Bukan area lukisan, luas lukisan bahagi luas sebenar. Tak boleh. Luas tidak boleh digunakan untuk mencari skala. Hanya panjang lukisan bahagi panjang sebenar atau lebar lukisan bahagi lebar sebenar sahaja boleh digunakan. Jelas atau tidak? Jadi daripada soalan ni kita belajar satu lagi, iaitu luas tidak boleh digunakan untuk mencari skala. Disebabkan ni luas, kalau pakai 144 nisbah 576, jawapan kamu salah. Jadi kita gunakan panjang sisi. Nak cari panjang sisi macam mana? Ini adalah 6. Cari punca kuasa 2 berapa? Berikan saya jawapan cepat. Hello? Punca kuasa 2 576 berapa ya? Tak simpan kalkulator ke? 24. Jadi panjang sisi dia 24. Yang ini 144. Punca kuasa 2 dia 12. Betul atau tidak? Betul. Ya. Jadi apa yang kamu kena buat? 12 nisbah 24. Betul tak? Betul. Jadi bila 12 nisbah 24, 1 nisbah Dengan cikgu tak 2. Jawapan dia C. Faham tak? Jadi ada pelajar yang jawab C, Putri jawab C. Mula-mula Putri bagi jawapan B. Sebelum pemeriksa ambil kertas, dia sempat tukar jawapan di C. Jadi selamat. Okay. So jawapan kamu C. Faham tak pelajar macam mana kita buat scale drawing? Okay. Sekali lagi saya terangkan kepada kamu, bila kita buat scale drawing ini bab yang sangat-sangat senang. Cuma kita buat beberapa careless mistake. We tend to make some common mistake that always people do. As a mathematics teacher, I always find it's very easy to make careless mistakes in chapters which is very, very easy. For example, the scale drawing. Scale drawing is very easy, so we make careless mistake. What are the careless mistakes that we always do? Number 1, we tend to make mistake between lukisan and ukuran sebenar. Like how you did in this question. The second question. The virus question. Sepatutnya 5 mm nisbah 0.001. Tapi kebanyakannya terbalik. 0.1 nisbah 5 mm. Sebab biasanya kita dah biasa tengok soalan di mana lukisan tu lebih kecil daripada objek sebenar. Jadi apabila tiba-tiba tengok satu soalan di mana lukisan kamu lebih kecil daripada objek sebenar, lebih besar daripada objek sebenar, jadi kita careless di situ. Jadi berhati-hati. Jadi yang pertama, kamu mesti jelas dan juga clear dalam benda ni, iaitu lukisan bahagi sebenar, bukan objek sebenar bahagi lukisan. Dan yang satu lagi, second common mistake yang kita buat adalah kita gunakan luas untuk mencari skala. Okay, you kena elakkan benda tu. Skala hanya boleh digunakan dengan panjang atau lebar. Itu ukuran lukisan nisbah ukuran sebenar, bukan luas lukisan bagi luas sebenar. Okay. Ada budak kata perimeter boleh tak cikgu? Sebenarnya perimeter pun boleh. Tapi perimeter ni menyusahkan dirilah. Ambil satu sisi je buat. Okay. Kesalahan kedua tu kita belajar melalui soalan nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ni apabila ada budak jawab soalan D tu, dia dah terperangkap lah tu. Dia gunakan luas untuk mencari skala. Jadi bila buat soalan sila berhati-hati. Formula skala tu berhati-hati. Lukisan nisbah objek sebenar. Dan 1 nisbah N. 1 tu lukisan, N tu objek sebenar. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, jangan gunakan luas untuk mencari skala. Okay, simple. Kalau dua benda ni awak alert, you can do all the question easily.
I want you to do a lot of questions. Buku teks punya soalan sila buat. Dalam buku teks ni ada banyak soalan-soalan berbentuk objektif, yang subjektif semua sekali. Semua buat. Nanti bila buka sekolah tanya pada cikgu, nanti balik tuition tanya pada cikgu tuition, soalan-soalan you tak dapat jawab. Buku latihan pun sama. Semua latihan you kena siap dalam bab lukisan berskala. Jadi lukisan berskala ni tak susah sangat. Jom kita try satu soalan yang bukan objektif. Bahagian B. Last one kita try. Lepas tu kita bincang sikit dengan bab nombor 3. Ada budak buat permintaan tadi kan? Okay, jom kita try soalan ni. Isi petak dengan nombor yang betul. Fill in the boxes with the correct numbers. Okay, the first question. Object is 24 cm. The drawing is 24 cm. So the scale must be what? 1. 1, of course, because same size. Yes or no? Yeah, it's very, very clear. Number 2. Alamak. Yeah, okay. Number 2. Number 2, 18 cm. Macam mana 18 cm? Okay, skala dia 1 nisbah 2. So, lukisan dia 1, objek dia 2 kali ganda. Jadi, objek 36 bagi 2 lah, 18. Very good. Nombor 2, 18. Nombor 3, wah, ada budak dah bagi jawapan dah. Bagus, bagus. Nisbahnya adalah 1 nisbah 1/3. Maksudnya, lukisan dia 1, yang ni 3 kali ganda lebih kecil. Jadi, kalau ini 12, bagi 3, berapa? 4. Very good. Okay, siap. Pelajar, inilah dia. Okay, yang bawah ni biasa je soalan dia. Okay, inilah dia lukisan berskala, scale drawing, bab nombor 4. Next class, kita akan gunakan masa untuk belajar bab baru iaitu nisbah trigonometri. Okay, jom kita balik semula ke bab nombor 3. Okay, belajar. Bab nombor 3 ni, apa masalah kamu? Bab nombor 3 kita, bab yang berkaitan dengan macam kewangan tau. Okay, saya terangkanlah kamu dengar. Sebab saya tak mengajar kelas kamu masa tuition kan. Jadi, saya tak tahu macam mana kamu belajar. Bab indeks saya rasa tak ada masalah. Okay, indeks ni very important when you go to form 5, you know. When you go to form 5, everything, the entire thing in index will be repeated again. Okay, so you must be very careful. You study index not only for your PT3, it's for your SPM also. Nombor 2, bentuk piawai also same. This is very, very easy. Bentuk piawai ni soal objektif lah paling banyak. Okay, bab nombor 3, matematik pengguna. Consumer mathematics. Dia ada apa? Savings and investment, simpanan dan pelaburan. Lepas tu kredit dan juga hutang. Credit and debt. Okay, saya terangkan sedikit seimbas lalu bab nombor 3 ni. Bab nombor 3 ni bab yang baru. Sebelum ni dalam PT3, PMR tak pernah ada bab ini. Okay, bab yang sangat baru. Bab yang lebih praktikal. Okay, bab yang lebih praktikal. What I mean by practical, you know, all the chapters you're studying in mathematics, you ask me, teacher, are we going to use this in our daily life? Mostly, no. Betul tak? Algebra, pernah ada pakai tak algebra dalam kehidupan seharian anda? Pergi kedai runcit, ada gunakan formula algebra mana-mana, faktorkan, kembangkan untuk beli barang? Ada. You guna trigonometri, belajar macam-macam, set, kebarangkalian, kita biasanya tak gunakan. Satu bab yang hari-hari kita akan gunakan adalah bab ni. Bab matematik pengguna lah. Dia ada 2 bahagian. Simpanan pelaburan, satu lagi kredit dan juga hutang. Hari ni saya tak sediakan skrin untuk kamu untuk bab ni sebab kita kan belajar lukisan berskala. Tak apa, nanti saya akan tunjukkan awal lah, maybe next class. Okey, mula-mula kita bincang dulu simpanan dan juga pelaburan. Belajar. Bab ini you kena belajar melalui cerita, nota. Okey, ini tak ada kira-kira. Bab yang paling sikit guna kalkulator, bab ni lah, matematik pengguna. Simpanan dan pelaburan, you kena faham lebih jelas. Apa beza simpanan pelaburan? What is the difference between saving and also investment? Very simple. Tengok ya. Dua-dua aktiviti yang sama tau. Aktiviti yang menyimpan duit. Okay. Simpanan pun kita simpan duit di satu tempat. Pelaburan pun kita simpan duit di satu tempat. Tapi tujuan berbeza. Untuk simpanan, kita tak ada tujuan untuk mendapat keuntungan. Kita punya tujuan perlindungan saja. Janji duit tu kekal di situ selamat. Itu saja tujuan simpanan. Tapi pelaburan tu ada tujuan lain. Kita simpan duit tu di satu tempat dengan tujuan mendapatkan pulangan atau keuntungan. Itu namanya pelaburan. Ada 2 benda yang berbeza.
Jadi untuk simpanan, you ada bahagian-bahagian tertentu. Untuk pelaburan pun ada yang tertentu. Ada tempat yang macam mana you boleh labur, tempat yang macam mana you boleh simpan. Okey, nama ni apa? Kenapa bab ni dinamakan matematik pengguna? Sebab semua orang ni pengguna tau. Semua orang pengguna. Siapa yang menggunakan apa-apa barang, apa-apa perkhidmatan pengguna. Pelajar sekolah pun pengguna juga. Awak pergi sekolah, awak menggunakan satu perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan sekolah. Jadi awak pun pengguna. Jadi dalam bab ini kita akan belajar pengguna untuk satu perkhidmatan, iaitu bank, perbankan. Semua orang ada akaun bank. Mungkin awak tak ada pun tak lama lagi mesti akan ada. Kamu tak boleh hidup sampai mati tanpa akaun bank. Betul atau tidak? Mesti akan ada. Jadi awak akan jadi pengguna bank. Jadi bab ini berguna. Okay, kita tengok simpanan. Simpanan ni apa? Menyimpan wang dengan tujuan perlindungan saja supaya wang kita selamat di bank. So awak letak bank sejumlah wang dalam bank. Dan bank itu, katakan bank itu dirompak. Semua duit awak hilang. So itu maksudnya duit kamu hilang ke duit bank hilang? Duit bank hilang. Duit kamu selamat. Bank akan bayar balik duit kamu. Sebab itu untuk keselamatan kita cari bank. Itu simpanan. Simpanan ada 3 jenis. Kamu dah belajar kan? Akaun simpanan. Akaun simpanan itu akaun simpanan biasa. Lepas tu akaun simpanan tetap. Lepas tu akaun semasa. Kamu kena tahu apa persamaan tiga-tiga ni, apa perbezaan tiga-tiga ni. Benda ni paling banyak keluar dalam soalan objektif. Okay. Akaun simpanan ni semua orang boleh ada. Okay, everybody. Budak yang baru lahir pun boleh ada. Orang yang nak mati esok pun boleh ada. Semua orang boleh ada akaun simpanan. Dan akaun simpanan ni kamu akan dapat faedah yang sangat sedikit lah. Okay, tak dapat banyak. Dan benda ni ada kad ATM. Boleh masukkan duit, keluarkan duit pada bila-bila masa. Tiada tempoh matang. Ini semua adalah ciri-ciri akaun simpanan biasa. Akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap ni you tak ada kad ATM semua. Tak boleh masukkan duit dan keluarkan duit pada bila-bila masa. You kena tunggu tempoh matang baru boleh ambil duit kamu. Itu ciri-ciri akaun simpanan tetap. Tempoh matang ni minimum 1 bulan. Kedua tu 3 bulan. Lepas tu semua ikut gandaan 3. 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. 15 bulan, 18 bulan. Minimum 1 bulan. Dia macam ni, kamu kena letakkan sejumlah wang yang besar untuk akaun simpanan tetap. Ini dalam bahasa kita panggil fixed deposit. Just now, saving account, fixed deposit account. Okay. Satu lagi, akaun semasa, current account. Akaun semasa ni biasanya dimiliki oleh syarikat-syarikat perniagaan. Individu pun boleh ada juga. Dia punya ciri-ciri semua sama dengan akaun simpanan. Satu je ekstra, iaitu akaun simpanan tetap, akaun semasa ni ada kemudahan cek. You boleh buat cek kan? Cek ni untuk apa? Untuk membuat pembayaran amount-amount yang besar. Yang kamu tak boleh bawa cash, kamu guna. Itu tentang simpanan. Okay, tolak tepi simpanan. Lepas tu, pelaburan. Pelaburan pun ada 3 jenis. Kamu ada pelaburan apa? Kamu ada pelaburan dalam saham, amanah saham dan juga hartanah. Apa itu saham, apa itu amanah saham, apa itu hartanah? Saya bagi penjelasan secara ringkas saja. Pelajar, saham ni adalah bahagian-bahagian kecil dalam sebuah syarikat tertentu. Bukan semua syarikat jual saham. Syarikat-syarikat yang besar, mereka jual saham. Saham ni macam pasar. Kamu pergi pasar. Okay, pasar kan? Ada banyak barang depan kamu. Ada ikan, ada ayam, ada sayur, ada buah-buahan, ada macam-macam benda dalam pasar. You masuk dalam pasar, bukan you beli semua. You beli barangan yang awak perlu. Dan kamu beli ikut bajet kamu. Dan kamu nampak harga mahal, kamu tak nak beli. Kamu cari kedai lain. Benda yang sama kita ikut dalam pasaran saham ni. Saham pun pasar, tapi bukan sama dengan pasar yang kita pergi pagi tu. Ini dipanggil pasaran saham. Okay, stock market. Pasaran saham ni, you tak perlu pergi ke pasar. Online saja orang beli. Syarikat-syarikat yang besar akan disenaraikan dalam bursa saham. Itu kita panggil listed company. Dan saham-saham mereka akan berada dalam pasaran. Orang boleh beli. Satu saham berapa sen. Macam baru kamu ada belajar, kamu ada baca berita, kamu boleh tahu AirAsia punya saham turun berapa sen, 80 sen berapa saja AirAsia. Jadi siapa yang ada duit, belilah saham AirAsia sekarang. Confirm selepas MCO ni, ramai orang akan
balik Sabah, Sarawak, sana sini, domestic flight ni mesti akan ramai orang akan pergi, jadi saham ni mesti akan meningkat. Jadi orang akan beli saham pada waktu-waktu tertentu, lepas tu jual saham tu apabila waktu menguntungkan. Jadi awak dapat untung lah. Itu saham. Tapi saham ni ada risiko tinggi. Kadang-kadang saham tu boleh jatuh, faham tak? Amanah saham ni benda yang sama, saham saja. Tapi bukan awak main saham tu secara direct. Kamu gunakan seorang orang tengah untuk bermain saham untuk kamu. Jadi amanah saham ni secara kolektif kita membeli saham melalui orang tengah. Orang tengah tu pakar, expert. Jadi awak hanya mengeluarkan duit, lepas tu enjoy keuntungan dia. Contohnya amanah saham Bumi Putra ASB. Okay? ASB ni ejen orang tengah tu adalah kerajaan Malaysia. Jadi kamu pergi beli saja saham tu dengan warna yang sangat rendah. Tak perlu modal yang tinggi. Jadi lepas dapat keuntungan, kamu akan diberi keuntungan. Itu amanah saham. Hartanah. Hartanah ni semua benda yang berkaitan dengan tanah. Property. Okay? Hartanah adalah property. Contoh rumah, kedai, bangunan, macam-macam benda ada kan. Apa lagi? Ladang, kebun, apa lagi? Semualah yang berkaitan dengan tanah. So macam mana kita dapat keuntungan? Orang beli rumah, lepas tu jual balik dengan harga yang lebih mahal. Ini pun mendapat keuntungan yang sangat banyak tapi risiko sangat tinggi. Lagi satu, memerlukan modal yang sangat banyak. Risiko kenapa tinggi? Sebab hartanah ni bergantung pada beberapa faktor. Satu, keadaan kedudukan geografi. Contoh, kamu beli rumah atau kedai. Nak jual kedai tu, mesti kawasan tu tumpuan penduduk, kawasan bandar, baru harga tinggi, faham tak? Kalau jual, kalau nak ladang, kalau nak invest, melabur dalam ladang kelapa sawit, tak payahlah kawasan bandar. Nak jumpa ladang kelapa sawit tengah roundabout tadi kan. Itu kawasan terpencil, pedalaman boleh. Jadi hartanah tertentu tu, kedudukan geografi tu penting. Lagi satu, faktor ekonomi. Musim kegawatan, awak beli rumah nak jual tak ada pembeli. Jadi risiko. Di situ tak dapat untung yang banyak. Okey, risiko dalam pelaburan ni ada 3 jenis risiko. Satu, risiko kamu adalah satu risikonya mendapat keuntungan yang sikit. Kedua, tidak mendapat keuntungan. Maksudnya tak ada untung tapi modal kamu selamat. Yang ketiga, hilang semua dengan modalnya sekali. So ada 3 jenis risiko yang kamu boleh dapat dalam pelaburan. Okey, sekarang satu lagi bahagian. Tadi kita bincang simpanan kan. Simpanan tu ada 3, akaun simpanan tetap dengan akaun semasa. Simpanan ni tujuan dia untuk mendapat perlindungan, tidak mendapat keuntungan. Walau bagaimanapun, bank masih akan berikan awak keuntungan. Keuntungan kamu tu apa tahu? Dalam bentuk faedah. Tidak banyak, faedah tu sikit saja. Faedah yang awak dapat ada 2 jenis. Satu, faedah muda. Satu lagi, faedah compound. Di sinilah first time awak akan gunakan kalkulator. Kamu kena pandai bezakan apa itu faedah muda, apa itu faedah compound. Dua-dua mempunyai formula yang berbeza. Okey, saya terangkan apa itu faedah muda, apa itu faedah compound. Pelajar-pelajar dengar. Faedah mudah bermaksud faedah yang diberikan ke atas duit prinsipal kamu. Katakan kamu mula-mula pergi buka akaun, letak RM500 di satu bank. RM500 itu duit yang awak mula-mula simpan. Duit itu dipanggil principal, P. So for the what do you call the interest, okay? Faedah muda ni bahasa Inggeris panggil simple interest. The interest that given upon for your principal is called simple interest. Okay. Katakan dia bagi awak 2%. Jadi dikira lah 2% dalam RM500 itu dapat. Itu faedah muda. Okey. Mula-mula dapat faedah muda. Duit awak dah bertambah sikit. Katakanlah you simpan RM100, dapat 1%, jadi duit kau jadi RM101. Sekarang tahun kedua, kamu pula akan diberi faedah bukan daripada RM500 tu, daripada RM501, iaitu duit yang dah terkumpul. Jadi kalau interest kamu, faedah kamu diberikan daripada jumlah yang terkumpul, itu dipanggil faedah compound interest. Itu beza faedah muda dengan faedah compound. Faedah muda ni faedah yang diberikan ke atas prinsipal duit awak sendiri. Faedah compound adalah faedah yang diberikan ke atas jumlah terkumpul.
Maksudnya awak dapat faedah daripada jumlah yang awak kumpul sebelum ni daripada faedah. Itu maksud faedah compound. Ada beza formula dia. Faedah mudah apa formula dia? I sama dengan hello? Ni macam saya PRT. seorang je cerita ni. Semua dah mute kan? Weh, adakah saya sembang seorang diri? Tak ada kan? Tengok semua dah leave meeting, saya sembang seorang macam seorang sendiri. Tak ada kan? Semua ada. Okey, ada. Okey, pelajar. I sama dengan PRT. I itu interest, P principal, R apa Wait. Rate mesti dalam unit apa? Must be in percentage. T is what? Tempo, time. Okay, very good. Lepas tu faedah compound. Compound ni MV, kan? MV sama dengan P1 tambah, tahu kan formula dia? Kuasa NT. Hello? Tahu. Formula tu. So, faedah compound tu, MV tu adalah matured value. Matured value maksudnya nilai matang. Jadi, formula yang awak belajar MV tu, dia tidak berikan awak faedah compound. Dia berikan awak nilai matang. Jumlah yang terkumpul setelah campur faedah compound. Jadi, kalau soalan kamu suruh cari faedah compound, kamu guna formula MV, dapat jawapan kan? Lepas dapat jawapan tu, kamu kena tolak prinsipal kamu. Baru awak dapat faedah compound. Understand? Ini satu kesilapan yang biasa pelajar buat. Soalan sudah tanya, apakah faedah compound yang diperoleh? Katakan contoh. Jadi diguna formula MV, diterus cari, dapat jawapan, terus biar itu jawapan. Salah. MV tu diberikan, MV tu adalah nilai matang. Maksudnya jumlah terkumpul. Jadi kalau nak cari faedah compound, lepas dapat jumlah terkumpul tu, kamu kena tolak prinsipal kamu. Baru dapat faedah compound. So itu kena jaga-jaga soalan apa tu? Faedah terkumpul. Okey pelajar, waktu sudah tamat. So hari ni bab nombor 3 ni kita tak buat soalan tau. Atas permintaan, ada satu pelajar minta tadi masa awal tu, boleh tak terangkan bab nombor 3? Saya dah terangkan separuh bab ni. Okey. Separuh lagi yang kredit dengan hutang ni, next class kita belajar fungsi trigonometri. Lepas tu last 10 minit saya terangkan kredit dengan hutang ni, macam mana buat tu. Lepas tu kamu pergi buat soalan. Kalau ada soalan, nanti you boleh tanya kepada kita. Kita bincang soalan sama-sama di sini. Okey pelajar, jelas atau tidak? Jelas. Okey pelajar, hari ni lukisan berskala semua faham So cara macam mana nak buat skala, macam mana nak kira skala, apa unit yang perlu digunakan dan macam mana elak masalah-masalah kesilapan-kesilapan yang biasa kita buat. Contohnya terbalikkan lukisan dengan objek sebenar tu tak boleh. Lagi satu, jangan gunakan luas untuk mencari skala. Ini semua penting. So saya nasihatkan kamu, gunakan waktu ini yang awak duduk di rumah ni, tak pergi sekolah ni, anggaplah sebagai blessing in disguise. Kamu dapat peluang untuk ulang kaji Form 1 dan Form 2. Sebab Form 3 ni dah pause kan, cikgu tak ajar. So waktu ni, ulang kaji untuk semua subjek. Form 1, Form 2, bab mana awak rasa terlalu lemah, so gunakan waktu ni, duduk di rumah ni, ulang kaji semua. Nanti kumpul soalan-soalan yang awak tak faham semua. Bila buka sekolah nanti, serbu cikgu awak, tanya soalan-soalan kamu. Okay, so I wish you all the best. Terima kasih, kita jumpa lagi. So lepas ni ada kelas lain. Okay, thank you belajar.